Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 26. Surat 26, baris yang ke-19 daripada atas. Baris yang ke-19 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua rajin, kedua daripada tiga perkara, tiga martabat di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala pada hak agama. Yakni rajin itu berdapat laba. Berdapat laba. Kalau kita sebut kok mendapat laba lah, mendapat keuntungan, berdapat laba. Iaitu yang berdapat laba ni seorang yang berbuat sekalian yang difardukan atasnya, zahir dan batin, dan menjauh daripada segala maksiat, zahir dan batin, serta ia seseorang membanyakkan akan perbuat segala yang disunatkan atasnya atas seorang. Jadi selepas bicara empat perkara yang dilakukan antara syuruk dengan zuhur. Pertamanya belajar fardu ain. Keduanya memperbanyakkan amal-amal yang sunat. Ketiganya berkhidmat kepada orang ramai. Keempatnya bekerja untuk menyempurnakan apakah keluarga. Daripada syuruk terbit matahari berakhir tu subuh sampai ke zuhur. Pada ni. Kemudian dalam kitab ni membicarakan hamba Allah ni pada agama ada tiga kedudukan, tiga golongan. Yang pertama paling tinggi salim, yang kedua pertengah rajin, ketiga khasir yang paling rendah sekali. Yang pertama salim, yang kedua rajin, yang kedua ni yang paling tinggi. Yang kedua ni paling tinggi. Yang pertama tu yang kedua. Yang ketiga tu memang yang ketiga. Memang yang paling rendah sekali. Khasir, orang yang rugi, orang tak pakar. Yang ketiga tu memang yang ketiga. Yang pertama salim, orang yang sejahtera, orang yang selamat. Yang kedua rajin, orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Dia nak beruntung ni selamat dulu. Lepas selamat, dah naik setangga lagi, beruntung besarlah dianya. Tinggi yang kedua lah daripada yang pertama. Yang pertama tu selamat je. Lepas tu di awal dahulu, awal bab yang kedua pada menyatakan ketaatan zahir. Bab yang pertama dalam kitab Hidayatus Salikin ni al-babul awal fi bayanil aqidah. Bab yang pertama daripada menyatakan akidah. Itu yang pertama. Makrifah itu yang pertama. Iman itu yang pertama. Kalau ngaji kitab molek-molek, comellah jalanan agama kita. Doklah rajin sangat buat ibadat. Rajin buat ibadat. Rajin jemput oleh waktu. Bab akidah, ia tak iya je. Santai je. Tak ambil heran. Kalau lebih parah lagi ni, nak mengajar boleh. Tauhid jangan. Sebab tak ada orang minat. Oh, tu dahsyat sungguhlah. Apa benda lah mereka nak. Kok ni lah yang saya biasa duk tekan sangat. Orang yang mengajar lah yang kena bimbing. Orang yang mengajar lah kena bimbing. Sebab kamu ni mengajar agama. Mengajar ilmu agama. Bukan mengajar ilmu sains dan matematik.
Orang majak sains dan matematik. Ya. Mursyid dia cerdik. Sains matematik tadika. Sains matematik tahap sekolah rendah. Sains matematik tahap sekolah menengah. Kan? Setangga kan? Ke macam mana? Orang mengajar sains matematik tadika ambil hak mata pelajaran sekolah rendah. Mengajar sains matematik sekolah rendah, dia ambil hak sekolah menengah. Tak ada gitu. Dia ada peraturan dia ada silibus dia ada sukatan dia ada tahap dia. Ini mursyid orang panggil cerdik. Betul lah dia ajar gitu. Mengajar agama lagilah kena jaga dia punya silibus dia, turutan dia. Kita biasa ditekan nak belajar fardhu ain dulu, tauhid, fiqh, tasawuf. Nak belajar fardhu ain dulu. Susun pula tauhid yang pertama, fiqh yang kedua, tasawuf yang ketiga. Nak belajar, jangan belajar tak tahu hujung pangkal. Duk tekan nak belajar, awak kena belajar. Dah kita nak belajar dengan siapa? Nak tekan terlebar tu. Yang mengajar tu, mengajar fardhu ain dahulu. Mengajar fardhu ain pula kena tauhid dahulu, fiqh yang kedua, tasawuf yang ketiga. Halo. Yang mengajar. Tapi kalau peringat pada yang mengajar, marahlah dianya, dia orang hebat. Ustaz dah dianya, syekh dah dianya. Nak tegur dia pula. Tak boleh lah. Sebab dia orang hebat dah. Hak yang kenanya siapa? Awak tu nak belajar apa dulu? Orang nak belajar hak tunggu ni. Mereka perlu pada orang mengajar lah yang kena susun molek. Mengajar agama ada rukun dia, Islam, iman dan ihsan. Ada turutan dia, tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau nak ngajar agama, ikut ni, ikut tauhid, fiqh, tasawuf ni. Saya nak ngajar fiqh je, saya minat fiqh je, saya pandai fiqh je, minta maaf. Fiqh ada 3 malam dah sini. Tauhid tak ada. Rambak orang gitu tu, dak reti je. Tak ada. Orang minta tauhid betul-betul dah tu. Dia nak fiqh juga. Ada. Jadi orang masjid ni pun gitulah, main dengan ustaz ni. Kalah lah orang masjid ni. Tak tergamuk lah. Tu kata nak panggil ustaz tu mengajar ilmu tauhid, sebelum panggil tu pilih molek dulu. Dia panggil ustaz secara cincai, secara marilah ustaz, kita sini nak semua ajar tauhid ni. Tak maaf lah, saya tauhid kurang lacur, saya fiqh lah. Fiqh fardhu ain juga, saya mengajar fiqh lah. Orang majlis kata fiqh ada dah mana lain. Tak apalah, biar banyak sikit fiqh. Dia nak lagi daripada tauhid. Lepas tu orang masjid pun panggil dak dia. Orang masjid pun tak boleh nak, malu dah lah nak tolak. Tu kata awak nak cari orang ustaz mengajar, awak nak tauhid, kena selidik dulu. Dia tu belajar dah ilmu tauhid, dia mahir dah ilmu tauhid. Ini ilmu tauhid ni jangan pakai jember-jember ikut orang rekomen gitu, jangan. Akhirnya mengajar fiqh lah. Terkilang dah orang masjid. Ada ni. Tu tak selayaknya awak guru seumpama tu. Dok, sekarang ni masjid mitok ilmu tauhid. Hak biasa berlakunya masjid ikut ustaz pilih. Hak tu biasa berlaku. Dan masa baca kitab apa ni? Kok pandai ustaz nak baca kitab apa pun. Janji masjid kami bunyi orang ngajar. Malu kau tak ada orang ngajar tiap-tiap malam. Komang masjid kami, masjid besar. Tapi maghrib senyap. Dia nak tu je orang masjid rasa bunyi je. Ilmu apa? Kau nak ustaz Sebab apa? Orang yang diserahkan pergi masjid orang jahil. Pun orang nak Dok. Cuba kita fikir, siapakah yang diserahkan tugas jaga syarikat? Orang yang alim dalam ilmu perniagaan. Kediri kepada kita orang kampung pegang syarikat. Dia akan serah syarikat pada orang yang berkemahiran untuk memajukan syarikat. Ni kita nak serahkan masjid. Tak boleh banding syarikat dengan masjid. Buat bandingan tak boleh.
Nak serah syarikat pada orang yang berkemampuan memajukan syarikat. Kita nak serah masjid kepada orang yang berkemampuan memajukan masjid dengan memakmurkan majlis ilmu. Majlis ilmu, orang masjid akan susun betul-betul. Ni kalau hok diserah bukan masjid ni, hok jahil tauhid, hok jahil fiqh, hok jahil tasawuf, oh kena ranah masjid. Tapi kalau bab dunia, syarikat pandai serah pada yang berkenaan, yang berkemampuan. Masjid, dia berjemaah ni waktu, jemaah ni waktu. Dia tak boleh nak pegang masjid kerana dia orang jahil. Jangan. Kalau pegang syarikat yang tidak berkemahiran, nampaklah bankrupt syarikat. Dia nampak atas dunia. Kalau pegang masjid yang tidak berkelayakan, masyarakat nanti akan dipersoalkan. Tak asal kita tanggungjawab kalau kita tidak berkemahiran. Pegang masjid bukan ada gaji, bukan ada allowance. Fungsi masjid, gaji 2,000 sebulan. Tak ada. Tak ada. Sukarela je. Sukarela nak khidmat, biar kita berkelayakan. Itu masjid. Hak besar laginya orang mengajar. Hak besar laginya orang mengajar. Kalau kata masjid itu tak ada ahli tujuh, orang mengajar yang paling penting. Ni susung ahli tujuh molek. Lepas tu dah kita Ihya Ulumuddin, ada kita Syarus Salikin. Orang belajar 7 adab. Orang mengajar 17 adab. Orang belajar ni, orang dengar ni, orang belajar ni 7 je adab. Orang mengajar 17. Ada. Di dalam adab Imam Ghazali susung tu berkaitan dengan menegah daripada belajar ilmu fardu kifayah sebelum dia selesai ilmu fardu ain, serta dengan amal ilmu fardu, serta dengan amal hak fardu ain. Itu hak Imam Ghazali. Tapi adab ni terkadang dipermainkan oleh orang yang di lidah je Imam Ghazali, Imam Ghazali, Imam Ghazali. Tapi adab Imam Ghazali ni dia mempermain-mainkan. Ni orang yang tidak mursyid. Dia mempermain-mainkan adab ni. Oh kalau gitu kok nak ilmu fardu ain, kita ajak ilmu tinggi, tunggu buka pintu seorang lah nak cek ilmu fardu ain lulus ke tak. Kenapa kamu nak ajak ilmu tinggi? Ajak ilmu fardu ain pada orang ramai. Cek tunggu pintu apa lagi? Ni mempermain-mainkan. Oh ni tidak mursyid ni, kau maruk lah ke ni. Orang mengajar. Ni duk tekan orang belajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Awak kena belajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Hak mengajar tu kena tekan. Awak nak mengajar apa? Ilmu agama. Ilmu agama apa? Pertama tauhid, kedua fiqh, ketiga tasawuf. Dah kita Hidayatus Salikin ni. Bab yang pertama fi bayanil aqidah. Barulah masuk bab yang kedua. Bab yang keduanya fi ta'ati zahirah, pada ketaatan zahir. Lepas dia datangkan perkataan Imam Ghazalinya, perintah agama ni ada dua, ada yang wajib, ada yang sunat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib itu Imam Ghazali umpamakan dengan kepala modal. Hak sunat keuntungan. Hak wajib untuk selamat. Hak sunat untuk darajah yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Yang wajib kepala modal. Yang sunat keuntungan perniagaan. Yang wajib selamat di hari akhirat. Yang sunat untuk dapat darajah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak golongan yang kedua ni lah hak wajib sunat, wajib sunat. Golongan pertama hak salim, hak sejahtera, wajib saja, selamat dah. Itu kata yang kedua, yang paling tinggi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga khasir, yang rugi. Itu yang ketiga sungguhlah. Kan pertama tengok, pertama salim, yakni sejahtera dari seksa. Kenapa ni? Selamat daripada neraka jahanam. Selamat dari neraka jahanam.
Orang salim ni orang sejahtera, selamat diseksa, mana selamat dari neraka Jahannam. Iaitu seorang yang menyampaikan atas berbuat segala yang difardukan. Hak fardu dibuat belaka. Hak sunat dimalah. Dan meninggalkan ia akan segala maksiat. Maksiat ditinggal belaka. Hak makruh tidak tinggal. Gitulah. Hak wajib ni dia buat belaka ni zahir batin ni. Ilmu tu dah cerita dah, tu awal-awal lagi dah. Itu awal-awal lagi dah. Jadi maknanya hak kewajipan zahir dan batin dia buat belaka kefarduan atas dia. Kefarduan atas dia. Atas diri kita. Kefarduan atas kita tanggungjawab pada anak bini kita. Banyak tu. Kewajipan atas kita untuk masyarakat. Kewajipan atas orang berilmu untuk mengajar kepada orang ramai. Itu kefarduan belaka tu. Barulah saling selamat. Berbuat akan segala yang difardukan. Kita seorang kefarduan atas batang tubuh kita, zahir batin. Zahir semai puasa, hak batin sifat-sifat kepujian, zahir pada pekoh comel, hak batin pada tasawuf comel. Kita berkeluarga pula, apa yang difardukan kepada ketua keluarga? Jadi luaslah pulaknya. Kita diberi tanggungjawab dalam masyarakat. Apa kefarduan kita dalam menjalankan tugas dalam masyarakat? Kita diberi masjid untuk kita takbir. Apa kefarduan kita dalam mengurus takbir masjid? Hanya cakap duit je ke? Cakap simpanan duit je? Dah banyak perkara. Kalau kita diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, apakah yang menjadi kefarduan bagi orang berilmu? Menyampaikan ilmu agama mengikut aturan dia. Ini orang ilmu agama yang sebenar. Tetapi kalau umpama tadi masjid minta ilmu tauhid, dia kata minta maaf saya tak pandai, saya ambil pekoh lah. Ni bukan ustaz ni bukan guru agama. Dia hanya pandai bercerita, dia membaca sendiri, dia jadikan kuliah agama ni sebagai sumber pendapatan hidup. Dia bukan guru agama. Mana mungkin guru agama ilmu tauhid tak pandai? Bukan kata guru agama, kita orang awam yang beragama ni, mana mungkin orang awam beragama tanpa ilmu tauhid. Ni kita orang awam beragama. Semayang tak mungkin dipanggil orang beragama, malaikat orang ni orang yang ada tauhid, orang yang ada makrifah. Baru pergi pada semayang. Ni kita orang awam yang beragama, orang yang nak mengajar agama. Begitulah. Ni cerita umum ni. Lepas tu masing-masing muhasabah kira lah. Bukan setakat tak mengajar ilmu fardhu ain. Yang kelas ilmu fardhu ain ni pun dipelekeh-lekehkan. Macamlah ilmu ni fardhu ain saja, ilmu Allah luas. Ya, ilmu Allah luas. Tu duduk pondok puluh tahun, belah-belah tahun. Memang bukan ilmu fardhu ain saja, tapi persoalan sekarang di tempat tu ilmu fardhu ain tak beres pun. Bukan tak beres, tak lengkap, tak ada pun laginya. Yang nak sibuk ilmu lain apa? Nak sibuk ilmu lain apa? Kalau di tempat tu fardhu ain pun tak lengkap, tak ada pun. Betul tak orang ni orang yang boleh mengajar? Kalau orang betul-betul boleh mengajar, ilmu dia lengkap, kewajipan dia apa? Susun molek ilmu, berbuat yang sekali difardukan dan meninggalkan ia akan segala maksiat. Ni hak sejahtera, hak selamat. Sebab apa? Sebab dia cukup modal berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau buat fardu saja, hak sunat tak buat, persoalan kitanya fardu kita tak sempurna. Hak sunat tu akan melengkapkan kefarduan. Kita ni hak sunat bukan mengangkat darajah. Kita hak sunat ni hanya menyempurnakan kefarduan kita yang tak sempurna. Apabila kefarduan tu sempurna, barulah hak sunat tu mengangkat darajah. Memang buat hak wajib belaka, selamat tinggal hak maksiat belaka, selamat Ada ni. Sebab tu hak ni sunat je, hak ni sunat ni, hak ni makruh je.
Kalau kamu tinggal sunat, kamu tidak kena seksa. Kalau kamu buat benda makruh, kamu tidak kena seksa. Sebab tu syarak hanya menghukumkan sunat. Mana kalau tak buat, tak kena seksa. Mana tak buat benda sunat ni, selamat dah dianya. Sebab fardu dia buat belaka. Tapi itulah buat belaka sungguh. Kedak hak wajib. Zahir batin ni. Maksiat tinggal belaka. Kedak. Hak zahir batin ni. Maksiat batinnya riya, ujub, takabur. Tinggal belaka kedak. Mana hak wajib buat belaka. Sempurna kedak. Sembahyang akidah comel. Sembahyang pekoh comel. Sahlah sembahyangnya. Bacaan comel. Sahlah sembahyangnya. Dalam sembahyang hati kita khusyuk ke tak? Hati kita lalai. Dah sempurna tak sembahyang? Dah sempurna. Sembahyang sunat tu yang akan melengkapkan, yang akan menyempurnakan. Jadi nak gantung atas kepala modal sahaja hak wajib. Main duk kepala modal tak ada untung langsung ni, akhirnya makan modal. Ada tak orang nega petang balik modal, nega pagi sampai petang balik modal. Nak nega gitu? Tak apa dah, saya ni modal saya pagi tadi, habis dah modal banyak ni, petang balik modal. Tak apa dah, lama-lama makan modal lah. Bukan hari-hari balik modal. Dia dapat keuntungan. Sebab keuntungan tu akan disimpan, boleh tampung pula pada hari yang rugi terus. Boleh tampung dengan hak modal, hak untung terdahulu. Tapi kalau balik modal, makan modal lah lamanya. Itu yang pertama. Orang yang salim, orang yang sejahtera. Kedua, rajin, yakni yang berdapat laba. Ni baru untung. Yang pertama tu hak wajib saja tu, hanya kepala modal selamat pada hari akhirat. Tapi nak untung, tapi kena ingat ni, nak untung modal kena ada. Nak untung modal kena ada. Faham tak? Sunat, fadilat nak untung. Kepala modal cukup ke tak? Hak wajib sempurna ke tak? Buat ke tak wajibnya? Nak semai sunat. Hak kodok selesai dah lagi hak wajib tu. Hak kepala modal tu. Sambil ke mana hak tu wajib? Selesai wajib lah dahulu. Nak semai sunat nak untung. Nak tampung apa? Kalau sembahyang fardu pun tak lengkap. Ada ni. Nak tampung, nak ni hak main fardu lengkap. Sembahyang sunat tampung. Sembahyang tak sempurna tadi kan kurang khusyuk, dan sunat tampung. Kalau sembahyang tak cukup. Ni saya buat bandingan biasanya. Dia pasang atap. Kemah, penuh atap. Tapi atap tu atap lama, berlubang-lubang. Tampung. Tapi kalau atap tu tak cukup, banyak keping lagi, atap tak cukup. Dan macam mana tu atap tak cukup tu? Tampung. Tutup nak tampung. Berapa keping atap tak ada nak tampung? Semai kodok tak habis lagi dah. Nak tampung dengan semai sunat. Tampung apa? Semai sunat ni laba. Kepala modal tak cukup lagi nak laba, nak untung kat mana? Kepala modal tak cukup lagi. Lengkapkan semai fardu hak ditinggalkan. Biar qada biar sempurna. Barulah selesai dah semai qada. Banyak kekurangan, perbanyakkan semai sunat untuk kepala modal tadi yang sudah cukup dapat laba, dapat untung yang besar. Tapi kadang-kadang hak semai sunat ni bukan dapat laba yang besar pun, hanya setakat tampung sungguh-sungguh hak kepala modal yang tak jadi molek. Gitu je lah. Tapi kalau semai sunat tu banyak, barulah separuh tu tampung fardu, separuh tu angkat darajah. Kalau dia semai sunat banyak, semai fardu dia cukup tapi tak sempurna. Dia semai sunat banyak, sebagian semai sunat tampung hak kefarduan yang tak sempurna. Separuh lagi semai sunat akan mengangkatkan darajah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ni.
Kalau cakap semai sunat rawatib, tak ada angkat darajatnya. Tak ada kata nak labu besarnya. Setakat rawatib tampung kekurangan dalam semai fardu untuk selamat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau qada kita semai fardu hak tak sempurna ni, semai sunat pula qada-qada rawatib je, duduk di yang pertama juga. Yang pertama juga bukan duduk di hak yang kedua ni. Yang kedua ni berdapat laba, iaitu seseorang berbuat sekalian yang difardukan atasnya, zahir dan batin. Hubungan dengan Allah, kefarduan dilengkapkan. Hubungan sesama anak Adam, keperluan dilengkapkan. Dan menjauh daripada segala maksiat, zahir dan batin. Maksiat hubungan dengan Allah dijaga, dijauhi. Maksiat hubungan dengan anak Adam dijauhi. Serta ia membanyakkan akan perbuat segala sunatkan atasnya. Ni beza dengan yang pertama. Membanyakkan, bukan kodo-kodo kalau sebenarnya sunat rawatib, bukan. Membanyakkan. Ada ni. Membanyakkan berbuat yang disunat ni. Bagi kita ni kalau rawatib tu panggil banyak dah lah. Oh dia kuat sebenarnya sunat. Kuat. Kau boleh bandiah dia tak pernah tinggal. Gitu. Kuat tu. Dia ni kuat sebenarnya sunat ni. Membanyakkan akan berbuat sekali sunat ke atasnya. Membanyakkan banyak mana? Rawatib. Hak tu orang buat belaka artinya. Hak tu tadilah sekadar nak tampung kekurangan dalam semayang fardu dua. Mana apa ni? Pasal duduk di yang pertama, orang yang salim, orang yang sejahtera dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh duduk tangga salim tu pun alhamdulillah lah salim tu. Dah sejahtera, selamat daripada siksa neraka. Syurga ni. Syurga atas kurnia Allah Ta'ala lah. Janji selamat daripada siksa neraka Jahannam. Tapi sebelum tu selamat dari kekal neraka Allah. Makrifah kena comel, akidah tauhid iman kena sempurna. Ketiga khasir, yakni dapat rugi. Wallahu a'lam. Ni muka surat Kitab Idatus Sadikin, muka surat 60. Muka surat 60, baris yang ke-16 daripada bawah. Baris ke-16 daripada bawah. Baris ke-16 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tebal ni tak ada tu. Dan sabda Nabi gitu je. Dan ipi, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriyabi. Marartu lailatan. Marartu lailatan usriya bi ala qaumin
yakhshamuna, bukan yakhshamuna tu, yakhmashuna. Jadi hok nipih ni kena baiki sikit lah. Hok nipih ya, kha, shin, mim, waw, nun. Jadi mim tu bubuh sebelum shin. Ya, kha, mim, shin, waw, nun. Hok tebal comel. Yakhmashuna, nak gitu. Hok nipih tu yakhshamuna. Salah. Ini cetakan Melaka lah ni. Kita Jawi jangan main. Kita Jawi ni jangan pandai Jawi nak baca seorang, jangan. Kalau saya mengaji ni, yakhshamuna, saya tulis di bawah, tugu sebut yakhmashuna. Ni saya tengok tebal ni saya tengok tebal. Saya bawa tebal. Tapi masa saya mengaji almarhum tugu saya dahulu, tak ada tebal ni. Jadi nipih ni yakhshamuna, tugu perbetulkan yakhmashuna. Tengok tebal ni comel, yakhmashuna tebal. Dia kadang-kadang comel hok nipih, kadang-kadang comel hok tebal. Marartu lailatan usriya bi ala qaumin yakhmashuna wujuhahum bi asafirihim faqaltu ya Jibril man haula'i, ya Jibril man haula, faqala haula'i allazina yakhtabuna an-nasa wa yaq'uduna fi a'radihim, faqala haula'i allazina yakhtabuna an-nasa wa yaq'aduna fi a'radihim. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra atas beberapa kaum. Lalu aku pada malam Isra ni berjalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Kita Baitul Muqaddis tau. Dia Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Isra berjalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Adapun Mi'raj, tu Mi'raj tu tangga. Mi'raj tu asalnya tangga maksud dia. Mi'raj ni naik daripada Baitul Maqdis hingga atas langit yang ketujuh. Atas langit yang ketujuh. Nabi naik 10 tangga antara satu langit tu. Itu Mi'raj. Hak diperlihat pada Nabi saksaan itu masa Isra, bukan pada masa Mi'raj. Faham tak ni? Kan kita kan Isra wa Mi'raj. Tahu? Isra dan Mi'raj. Isra wa Mi'raj. Tahu? Wa ada tu. Hari Isra wa Mi'raj. Apa wa? Bahasa Arab. Wa bahasa Arab. Tak jadi dan. Isra dan Mi'raj tak jadi. Isra wa Mi'raj. Arab campur ni. Isra berjalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Dalam perjalanan malam ni diperlihat kepada Nabi.
Ada Mi'raj daripada Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke hadap kursi, sampai ke mustawa. Ni pada masa Mi'raj. Ini Isra. Lalu aku pada malam Isra atas beberapa kaum yang menggaru-garu akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka itu. Menggaru-garu. Saya tulis sini. Siapa tulis kat Rumi belum? K-E-K-A-R. Kekor. Kekor. Kekor tau. Kan budak-budak tu kan, apa? Luka muka dia kena kekor. Kan gitu. Tak ada ni. Hak saya ngaji tulis Jawi belaka. Hak ni menggaru-garu, saya tulis bawah tu K-E-K-A-R. Kekar, kekar. Kekar, kekar. Boleh? Kekor, kekar. 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 Saya eja K-E-K-A-R itu. Kekar, kekar. Kekar. Ni. Oh, masa mengaji tu sebut saya tulis je. Ya. Kekar. 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 Kekar ni kekar tau. Macam kena kekar kucing je lah. Kan? Bukan kucing kekar tau. Allah darah tangan. Kenapa tu? Kucing kekar. Kerana oh, darah betis. Apa? Pijak. Dia punya ekor dia kucing kekar. Kekar tau. Bukan masa buku tu kekar. Garu tu betul lah ni. Kaum yang menggaru-garu akan segala muka mereka itu. Dia garu muka dia. Garu segala muka mereka itu dengan kuku mereka itu. Kaf, waw, kaf. Dengan kuk mereka itu. Kah, waw, kah ni. Kuku, kah, waw, kah, waw. Hak ni pih kah, waw, kah. Hak tebal kah, waw, kah. Hak saya mengaji ni kah, waw, kah. Kah tu saya buat bagi depan. Boleh baca sangat. Takkan nak baca kuk pula. Dah saya ngaji kah, waw, kah. Betul lah. Tapi atas kah tu saya tulis bagi depan. Mana apa tu? Kuku. Takut tak mana nak baca mana dia tahu. Ni ada pen sayang nak tulis. Habis takut habis dakwat ke apa? Kalau baca soal ni boleh baca dah tu. Kah, waw, kah. Apa dia pula kuk ni pula ni? Tulislah bagi depan. Kah, waw, lepas tu kah sutir tu pun bagi depan. Kuku. Dia nak ngaji kena tulis gini. Ni tulis gini. Tulis gini lah. Tulis gini ni. Jangan sayang ke pen. Cuma sayang tunjuk kitab saya ni. Kitab saya ni ada makan benda tepi orang pinjam. Orang pinjam bukan dengan saya. Jatuh balik Allah tepi anak-anak makan. Nak marah lah sama gu. Dia tunjuk malu tu. Dia nampak dah tepi tu. Anak-anak tu. Kawan pinjam. Biar tok mana dah tahulah. Allah sedih tengok. Sedih tengok. Tu tepi tu catatan ada. Nak macam mana gitu. Ni nampak. Kitab tu dia tarikh je. Tulis lah. Nanti tak boleh baca lagi. Beberapa kaum yang menggaru-garu akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka itu. Kuku sendiri ni tak boleh berhenti ni. Ada ni tak boleh berhenti garu ni. Maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ini ni gambaran yang Nabi nampak dalam perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Gambaran. Orang ni tak ada lagi gambaran. Ada ni gambaran saja. Tayangan saja. Ada tak lagi orang ni? Tak ada lagi. Ni gambaran. Maka kataku mana kataku mana aku tanya Nabi SAW ni, ya hei Jibril, siapa mereka itu? Mereka yang beberapa kaum yang menggaru-garu akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka. Siapa ni? Garu muka? Ada ni. Tak boleh nak putih-putih. Mana ya? Apa apa? Rabak muka tau. Rabak. Rabak. Bahasa buku tau. Ha? Rabak. Ke buka orang sekolah sebut mana? Kita apa? Kita apa? Koyak rabak. Dah. Kita koyak rabak. Dah. Koyak se, rabak se. Ha? Lah macam orang insiden tu kan. Allah cedera dia. Koyak rabak no. Mana apa dia? Dah duk garu muka, tak ada benda nah. Jadi Nabi tanya Jibril AS, hei Jibril, siapa mereka itu? Maka katanya, jawabnya Jibril AS, mereka itulah yang mengumpat akan manusia. Yang mengumpat akan manusia. Yang mengumpat. Yang mengumpat. Kalau hak tebal ada mim, yang mengumpat. Kalau nipis tak ada mim. Hak nipis ni yang mengumpat. Dia hak Jawi lama ni dia tak ada mim. Tak ada umpat, upat. Mengumpat, mengupat. Dia tak ada mim. Hak tebal ni ada mim. Saya tengok hak ni, hak tebal ni, hak baca mengelupas, hak sebelum saya baca tadi tu, hingga mengampuni baginya oleh orang yang kena umpat. Tahu? Hak tebal. Alif mim peta. Tengok, ibu bagi ke tak? Hak tebal. Hak saya baca tadi, hak mula kitab tadi, sebelum dia. Hingga mengampuni baginya oleh orang yang kena umpat. Alif mim peta. Ibu bagi ke tak? Suka. Tu ibu bagi. Tak boleh baca ibu bagi. Sebab apa ibu bagi? Takut jadi empat. Suka pula dah. Tengok. Dari hak tebal. Hak nipis. Hingga mengampuni, melainkan mengampuni bagi oleh orang yang kena upat. Alif waw peta je, upat. Hak tebal ni orang yang kena umpat. Tapi dia je macam mana? Bukan alif waw mim. Alif mim peta. Tengok, jawab kan dia tu. Alif bagi depan, mim bagi mati, pe bagi atas, te bagi mati. Umpat. Sebab dia bagi. Takut baca oleh orang yang kena empat. Alif mim peta empat kan? Tebal tengok macam dia bagi. Kita belajar gitu juga. Kena berbagi Jawi ni. Tak boleh baca nanti. Belilah pen banyak-banyak. Jangan duk sayang. Tapi kena beli pen comel. Beli pen hok mata halus. Jangan beli pen hok mata besar tu. Hok tu tak boleh tulis kitab tu. Dia hok tu mata 1.0 dak tu tau. Cari 1.3 ke 0.3 ke 0.4 ke 0.5 tebal dah sikit. Tapi 0.5 boleh lagi lah. Tapi kalau hak 1.0 hak pen biasa tu, tu bukan untuk tulis kitab tu. Saya masa ngaji pondok dulu, pen mata halus ni mahal. Si Pandu nak beli pen je. Pandu nak beli pen mata halus. Terjatuh gok sekali, menangislah. Patah dah mati dah, dia halus. Kena cari duit, pulak bukan murah.
Ada apa ni? Tak makan pun tak apa, janji boleh peng, boleh beli peng. Sebab kita nak peng halus, kita tulis. Sedap. Sebab yelah. Bakal. Buat pasal orang ngaji lah. Biar ada peng. Dia ni peng pilu tau. Dia nak ada udak-udak pakai. Pasal saya dulu tau. Dulu kadang-kadang dakwah buat sendiri. Beli satu kalam, pensel. Buang-buang dia punya kayu dia tu. Ambil dia punya itulah pensel tu. Kita masuk dakwah sendiri. Sebab dakwah tu dia jadi bertambah terang. Sebab dia dakwah. Lepas tu peng mata halus. Peng macam orang lukis, orang ni juru ukur tu lah, orang lukis pelang. Lukis pelang tau. Halus gitu lah. Tengok pada peng tak padang lah, dengan pondok peng mahal. Dah kita nak tulis. Ni peng harga 50 sen. Nak catat kitab. Jangan tu, tulis di kitab tu, akhir hari dia akan ditayang. Dah dia baca, tulis. Berbari. Gitu cara dia. Mereka itulah yang kaum yang menggaru-garu akan segala muka mereka itu ni. Yang mengumpat akan manusia. Orang mengumpat. Inilah lain kali sambil-sambil mengumpat, sambil-sambil garu muka wawa. Sambil mengumpat garu. Warna tu mocik punah muka mocik duk garu gitu. Inilah kita duk ngumpat ni. Akhirat ni kena garu gini lah. Kita garu awal-awal. Lagi banyak ngumpat, lagi banyak kita garu. Sakit dah, berhenti ngumpat. Ke mana? Ataupun dia rajin ngumpat, kita pergi garu muka dia. Garu muka dia. Garu muka orang ni. Ni lagi mocik garu sendiri muka mocik dia. Ngumpat kat orang ni. Dia ngumpat, tiga garu muka dia. Kuku pula panjang. Marah. Merah pipi dia. Tu nanti. Nanti mocik garu sendiri muka mocik. Koyak rabak muka mocik. Ngumpat orang ni. Dia ngumpat ni kena ajar juga. Ngumpat kenyang. Mau kenyang apa ni? Sebab apa? Kenyang makan daging saudara. Sebab Nabi kata, Quran bukan hadis Nabi, Quran kan? Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita. Suka ke makan daging saudara mati dah? Ngumpat ni makan daging saudara. Apa kenyang makan daging saudara. Orang makan daging tempat ngelang, tempat jamu kahwin, dia makan daging saudara. Makan daging orang. Makan daging orang ni siapa? Dak batok? Bukan batok dah. Kau kata makan daging orang, marah dia orang batok kan? Kata gitu. Kita dulu kan hak makan orang tu. Dia makan orang lah ni. Orang ngumpat ni makan daging orang, pas selalu tepi dia. Hak ni ngumpat je, dia garu muka dia. Bahaya mengumpat. Mereka itulah yang mengumpat akan manusia dan menjatuh mereka itu di dalam kemaluan orang. Dan menjatuh mereka itu di dalam kemaluan orang. Jangan faham kemaluan tu Allah kita. Kalau pakai zahir itu berat lah. Dan menjatuh mereka itu di dalam kemaluan orang. Dimasuk dalam kemaluan orang. Dah. Menjatuh mereka itu dalam kemaluan orang. Yakni dia membuka rahsia yang memalukan orang. Itu maksud dia. Dia menjatuhkan mereka dalam kemaluan orang. Dengan makna dia membuka rahsia yang memalukan orang. Dia suka sebar rahsia orang, nak memalukan orang, nak menjatuhkan maruah orang. Ini ini sama ni. Ada benda aib yang berlaku pada seseorang, kita sembunyikan, jangan kita buka yang boleh bawa pada kemaluan, bawa pada malu orang tu. Bawa pada malu orang tu. Malaikat kalau keaiban, kalau kekurangan, hak tak baik yang memudaratkan orang ramai. Itu cerita lain. Dia ada benda perang uduh, tapi dirahsiakan perang uduh dia. Tapi perang uduh dia akan merosakkan orang lain. Hak tu kena nyatakan, kena beritahu. Perang uduh dianya, dia baik dengan siapa-siapa, dia akan berhutang, dia tak bayar. Tu perang uduh. Ada ni.
Kita pun buka rahsia dia tu. Kamu ni duk baik dengan dia ni, kena hati-hati. Dia ni bila orang lain lepas Ramadan kena. Baik molek-molek, mula dia buat lembek, tekok, dia nak berhutang, lepas boleh duit hutang, dia hilang. Tu panggil apa tu? Membuka rahsia juga tu. Yang memalukan, malu orang tu. Tapi untuk pelihara orang lain daripada kena mudarat, itu dibenarkan. Tapi kalau keaiban dia, hanya kekurangan dia yang tidak terbabit pun orang ramai, jangan nak buka. Ini sukalah membuka keaiban biar dia malu. Tapi kalau orang rakam dalam kamera kereta tu, pelik-pelik tu masuk dalam masa YouTube tu, tu mana tu? Nak memalukan juga tu. Ke nak tujuan apa? Tujuan nak suruh GPJ takak ke mana? Nak suruh GPJ takak. Dia motong kadang-kadang lain berkembur, dia motong bahaya sedikit, orang pun share, orang pun sebo dengan nombor kereta pun semua. Tu kan? Walaha kalau jenis bawa kereta gitu tu, kita turutlah belakang kereta siapa pun. Adalah perangai jarang-jarang sekali. Tahu ke mana? Ke bawa kereta, patuh gitu. Yelah kadang-kadang mungkin jugalah tayang tu supaya pihak berkuasa ambil tindakan, sebab bahaya sangat bawa kereta tu, bahaya sangat. Takut mudarat orang ramai, tu boleh lah. Ni kadang-kadang benda tu sikit je. Kadang-kadang benda tu berlaku kerana dia awak salah mula-mula. Ni kena jaga. Jangan membuka rahsia orang yang boleh memalukan, melainkan yang boleh membabitkan orang lain. Boleh mengatakan boleh dibenarkan kita buka rahsia. Ni tak ada, ni saja dia suka cerita keaiban orang biar jadi malu dia, wala itu keaiban peribadi dia yang tidak membabitkan orang lain. Orang seumpama ni di hari akhirat dia akan garu pipi muka dengan kuku mereka sendiri. Tak boleh nak berhenti selama-lamanya. Orang mumpat, orang yang buka aib orang dengan tujuan untuk memalukan. Ini masalah bicara berkaitan dengan maksiat lidah, iaitu mengumpat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.